Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ina Safia binti Muhammad Haris dari kelas KIM 1103G. Ingin menyampaikan pengenalan tentang pengurusan maklumat Islam dengan India. Pengurusan maklumat Islam dan India merupakan aspek penting dalam konteks sejarah dan kebudayaan. Sejarah dan kebudayaan India dalam Islam bergantung pada pengurusan maklumat. Warisan ilmu mengenai pengembangan agama Islam di India telah banyak disampaikan melalui sejarah yang teliti. Pada masa kini, pengurusan Islam dan India telah berkembang kerana penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat. Agama Islam dan warisan India telah banyak disebarkan melalui internet dan platform digital lain. Institusi pendidikan dan pertubuhan keagamaan menggunakan pelbagai sumber digital untuk mempromosikan kebudayaan India dan menyampaikan ajaran Islam. Pada masa yang sama, nilai-nilai Islam dan warisan budaya India dilindungi dan diiktiraf melalui teknologi. Sumber digital ini memudahkan akses kepada maklumat dan memperkukuhkan pertukaran pengetahuan antara komuniti Muslim India di seluruh dunia. Kini, pengurusan maklumat Islam dan India menghadapi cabaran dan peluang yang tidak dapat ditandingi. Walaupun teknologi maklumat memainkan peranan penting dalam menyebarkan pengetahuan, ia juga menimbulkan cabaran seperti keselamatan data, ketulusan dan hak cipta. Dalam konteks India, inisiatif untuk melestarikan warisan budaya dan program dari institusi membantu dalam pengurusan. Walau bagaimana, kerjaan terus bergantung kepada cara masyarakat dan institusi mengenai perubahan yang berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayuni Masarah dari kelas KIM 103G. Saya akan membentangkan tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di India dan di Malaysia. Tokoh yang pertama ialah Ibni Al-Athir. Beliau digelar sebagai Abu Al-Hasan dan dilahirkan pada 4 Rabiul Awal 555 Hijrah 1160 Masihi. Beliau hidup pada pemerintahan Bani Saljuk dan At-Tabliq di Iraq dan juga zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah ketika Perang Salib ketiga 1183 hingga 1193. Beliau merupakan sejarawan Muslim pada abad ke-6 hingga ke-7 Hijrah 12 hingga 13 Masihi. Beliau merupakan seorang ulama yang mahir tentang sejarah awal dan semasa serta berpengetahuan luas tentang Ansab Al-Arab, Ayam Al-Arab dan Akhbar Al-Arab. Tokoh yang kedua ialah Tuk Pulau Manis atau dikenali sebagai Syekh Ahmad Al-Fatani, adalah seorang ulama reformis Islam yang berasal daripada Patani ataupun Thailand. Namun, kontribusinya dalam menyebarkan agama Islam juga melibatkan wilayah Malaysia. Beliau dikenali kerana karyanya yang mendukung pembaruan dan pendidikan Islam di abad ke-19. Yang ketiga ialah Tuk Kenali atau dikenali sebagai Haji Muhammad Saleh. Tuk Kenali adalah seorang tokoh Islam dari Terengganu, Malaysia. Beliau berperanan penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Beliau aktif dalam penyebaran agama Islam dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Peninggalan dan pengaruhnya masih terasa dalam sejarah Malaysia, sejarah Islam di Malaysia, khususnya di wilayah Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Nur Amir Dainametika Hisham. Nombor bank saya adalah 2022807564. Jadi, pada bahagian saya akan menerangkan tentang susunan idea dan perbincangan. Pada bahagian ini, ia mempunyai dua topik, iaitu yang pertama adalah pengurusan Islam dan pengurusan maklumat India. Untuk konsep yang pertama adalah pengurusan maklumat Islam. Konsep ini telah wujud sejak era zaman Rasulullah SAW, iaitu selama lebih kurang 1004 tahun yang lalu ketika terbentuknya negara Islam di Madinah. Sesuai dengan realiti dan keperluan zaman tersebut, amalan pengurusan Islam ini lebih berorientasikan kepada pentadbiran hal ehwal, iaitu politik. Jadi, baginda Rasulullah lebih menjurus kepada perancangan dan juga penyusunan semula sistem yang pada mulanya berteraskan kefahaman keakraban kepada Islam. Selain itu, ia juga lebih menjerumus kepada perancangan dan juga penyusunan semula sistem yang pada mulanya berteraskan kefahaman keakraban kepada era Islam ketika itu. Untuk konteks yang kedua adalah pengurusan maklumat di India. Dalam konteks India, tokoh-tokoh mungkin menekankan kepada integrasi teknologi informasi untuk mengelola semula sumber daya dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat. Penggunaan teknologi
informasi dan pengurusan informasi dapat dilihat sebagai salah satu kunci untuk memajukan sektor pendidikan, ekonomi dan juga sosial di India. Jadi, tokoh-tokoh mungkin menyoroti pentingnya mengelola informasi dengan cara yang mendukung pluralisme dan keagamaan budaya India. Contohnya seperti perkembangan tamadun India ini sangat berkait rapat dengan contoh agama dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisha binti Hassan dari kelas KIM 1103G akan membahaskan tentang analisis dan perbincangan. Topik pertama analisis dan perbincangan kami adalah penggunaan teknologi dalam sistem pengurusan maklumat Islam di India. Pengetahuan tentang Islam disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Di India, tradisi warisan lisan seperti ceramah, khutbah dan pengajaran yang diwarisi dari zaman sebelumnya merupakan salah satu cara bagaimana maklumat Islam disampaikan di sana. Topik yang seterusnya, perbandingan antara pengurusan maklumat Islam di Malaysia dan di India. Dalam kertas kerja ini, kami telah melakukan pembandingan antara dua buah negara iaitu Malaysia dan India di dalam cara dan bagaimana dua buah negara ini menguruskan dan menyebarkan maklumat Islam. Pengurusan maklumat Islam di Malaysia disebarkan menggunakan 3 kaedah iaitu Institut Pendidikan Agama, Pengurusan Institut Keagamaan, laman web dan aplikasi. Institut Pendidikan Agama, dengan adanya sekolah agama di Malaysia, maklumat Islam dapat disebarkan dengan pesat di Malaysia, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda. Antara sekolah-sekolah yang terdapat di Malaysia adalah Sekolah Agama Kerajaan Negeri dan Sekolah Agama Kementerian Pendidikan Agama, SMKA. Yang kedua, laman web dan aplikasi. Maklumat Islam disebarkan dengan lebih baik dengan adanya teknologi. Penggunaan telefon bimbit dan internet telah banyak membantu mengembangkan Islam. Seperti contoh, rakyat Malaysia menggunakan platform media untuk memberitahu tentang anjuran program dan majlis-majlis ilmu yang diadakan. Yang ketiga, pengurusan keagamaan. Pengurusan maklumat Islam di Malaysia juga melibatkan pengurusan institusi-institusi keagamaan seperti Jabatan Agama Islam, yayasan-yayasan agama dan badan-badan keagamaan lain yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan penyelenggaraan aktiviti keagamaan di Malaysia. Seterusnya, pengurusan maklumat Islam di India. Pengurusan maklumat Islam di India memiliki beberapa perbezaan dan keunikan jika dibandingkan dengan negara lain dan seperti Malaysia. Pengurusan maklumat Islam di India melibatkan beberapa aspek yang penting dalam menyebarkan, mengelola dan memperkembangkan pengetahuan Islam di kalangan masyarakat India. Yang pertama, pendidikan agama. Terdapat institusi-institusi pendidikan Islam seperti madrasah, sekolah-sekolah agama, universiti dan pusat-pusat pendidikan keagamaan yang memainkan peranan penting dalam menguruskan pengetahuan agama Islam di India. Mereka menyediakan pendidikan formal dan informal bagi memahami dan menyebarkan ajaran agama Islam. Seterusnya, teknologi dan platform digital. Penggunaan teknologi digital semakin berkembang di India untuk menyebarkan maklumat Islam. Aplikasi laman web dan platform digital menyediakan akses mudah kepada sumber-sumber ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, tafsir dan serta ceramah-ceramah agama. Yang ketiga, kerjasama antara komuniti di India. Di India, terdapat pelbagai agama dan budaya. Pengurusan maklumat Islam juga melibatkan kerjasama dengan komuniti-komuniti agama lain untuk memperkukuhkan pemahaman dan toleransi antara satu sama lain dan ia dapat menyebarkan agama Islam dengan lebih baik antara satu sama lain. Assalamualaikum, nama saya Marsha Najah Syabila binti Muhammad Nizam dari kelas KIM 103G. Saya akan menerangkan tentang cabaran dan tantangan maklumat Islam yang disebarkan di India. Terdapat 3 cabaran dan tantangan. Yang pertama ialah tiada perpaduan di kalangan orang Islam. Akibat daripada ketiadaan perpaduan di kalangan Muslim di India, ia menjadikan pihak luar mudah untuk menindas dan mengambil kesempatan ke atas golongan Muslim yang menetap di India. Yang kedua ialah perlawanan dari kasta dan sistem sosial. Sistem kasta yang kuat di India telah menjadi tantangan besar bagi penyebaran agama Islam. Konsep kesetiaan kepada kasta dan struktur sosial yang mudah mapan membuatkan beberapa kelompok masyarakat sulit untuk menerima agama baru seperti agama Islam.
Yang ketiga ialah kurangnya pendidikan dan pemahaman. Beberapa komunitas di India mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan atau informasi yang akurat tentang Islam. Kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama ini bisa menjadi kendala serius dalam penyebaran informasi yang betul. Untuk rumusan pula, suatu cabaran ialah perumusan maklumat Islam dan India. Perlu ada usaha berterusan untuk mengumpul, mengekalkan dan menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan aspek kehidupan Islam di India. Untuk mengakhiri tajuk ini adalah penting untuk menekankan beberapa elemen penting seperti penglibatan dan kerjasama komuniti. Hal ini mengedepankan komuniti Muslim India dalam proses pengurusan maklumat adalah penting untuk memastikan maklumat yang dikumpul adalah betul dan relevan untuk digunakan pakai. Selain itu, elemen teknologi data menekankan penggunaan sistem pekalan data dan teknologi maklumat adalah penting untuk meningkatkan kecekapan dan dalam perumusan dan akses kepada maklumat. Seterusnya, pelancongan dan pelestarian warisan budaya ini sebahagian daripada identiti dan sejarah negara. Adalah penting untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Islam, termasuk seni bina, kraf tangan dan tapak bersejarah. Akhir kata, hal ini sepatutnya mengariskan matlamat untuk meningkatkan pemahaman dan penyertaan dalam masyarakat Islam India serta betapa pentingnya pengurusan maklumat yang berkesan untuk pembangunan masyarakat dan komuniti secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.